Era tu kita di sini kau dalam bersama dengan Encik Dino bisa dengar saya dekat YouTube live Era tu dekat live chat tu boleh komen-komen nak ikut lagu ke nak bagi ucapan saya ke nyanyi saya baca kat dengan korang. Okey. Jadi post plus video paling on point dekat TikTok. Apa buat ni paling on point hari ni? Jadi direksi juga dekat TikTok. Okey. Kalau boleh nanti stay tune Era. Teruskan mendengar Era lagu kita kini yang dibawakan oleh Satu. Minum pusat rasa sedap, rasa relax. Ini nak disambung 2000. Layari idpusat.hq. Setelah lama terpisah, kini perjuangan kita disambung maya. Dulu, hanya gambar yang menjadi penyebab rindu. Radio ini berlama tahun sekolah. Jom kita Dahlia Bergaya Era bersama ICMN Seremban 2. Tuan-tuan, kalau berhasil sekali potong lagu lagi sambil menyanyi rasa, boleh kasih yang Era tadi. Tetap website Era bersama dan menyiapkan slogan yang mudah untuk dapatkan di bawah kesaksian Dahlia Bergaya Era bersama ICMN Seremban 2 pada 22 Mei jam 2 petang. Kita berjaya di Kia, di tempat berkualiti di Seremban 2. Era Music Picture. Orang banyak tanya, kenapa awak tak letak nama rumahnya dengan ayah? Saya raya dulu, kenapa awak ni macam-macam ni? Biasa awak budak Melaka, saya kata budak Aceh. Dan jawab, saya sudah saya. Diam. Kalau power, Johara dalam Solat Era. Semuanya Johara setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 9 pagi untuk sahabat Johara Maestro. Silakan menggunakan pertukaran di Motivasi ini. Menggunakan Solat Era bersama Johara. Silakan beri bawah aktiviti kemahiran. Aktiviti pasti meletakkan hati satu bermaksud untuk keseluruhan hati. Silakan master hati-hati. Berhenti baik pakai kita ada suara satu. Untuk pengenalan dengan inspirasi layar Era Radio. Era, music terkini. Awak dengan saya, mesti satu picture. Kalau dapat banyak dan panggilan tanpa had selama 90 hari. Jadi kita jangan berani queue. Jangan lagi cedera. Buat dulu aplikasi Q-Talk dan dapatkan 9 saran dengan dalam bertumbuh serta kau terbang. Cuaca tak boleh queue. Cuma lagi sana. Tentu dia dapat satu minggu. Ini tak boleh tahan dah. Cepat dengan kulit 600 Q-Talk Serap itu. Dari kita merada. Kulit 600 Q-Talk Serap itu bukan langsung daripada kerja semula tadi. Untuk menegurkan kesalahan, satu, tenang dan kecepatan. Kita boleh minum untuk menegurkan kepanasan badan. Untuk dapat bicara sayang, walaupun dan sedang tugas. Jika ini dibuatkan oleh lembaga sedang tugas, boleh. Untuk peminat TFC 14 Juni, nombor TFC di Tiara bersama dan jam 12 tengah hari hingga 2 petang ada pelbagai aktiviti menarik seperti TFC Quality dan OOTD dengan sponsor berganti TFC. Korang juga berpeluang hemat hadiah seperti Nintendo Switch, Redmi Note 11 Pro, sponsor TFC dan banyak lagi. Dapatkan promo jimat siang dari Isnin hingga Khamis jam 12 tengah hari hingga 2 petang bermula dari RM7.900 sepenuh pelancarannya. Era Music Week terkini. Sekarang, ni memang tak merayu dikit. Wah, sebenarnya kita orang boleh naik tak? Sekarang mesti kita tak sabar nak makan Jordan Raya. Nak makan lemang, nak makan rendang. Semuanya sedap. Kadang-kadang dapur dia penuh dengan makanan. Tapi, jangan lupa share juga dengan jiran tetangga atau saudara mara terdekat. Daripada kita berbazir, makanan tak habis, baik share dengan diorang. Kan? Dapat makan sama-sama. Lebih best. Raya ni kita celebrate together. Okay? Di era ini dari saya. Kita lagu-lagu sibuk saya. Era.
video layan dari Michael dekat era Alhamdulillah kita orang kat sini kita akan boleh menyediakan nombor era ini 016-512-3377. Lupa koreksi nombor ni tak pun kurang okey tau. Tak berokey je. Untuk download dan waktu privasi layari www.era.com. Bawah pilih betul-betul wallet internet panas. Terlibat dengan surga tambahan daripada 15 hingga 15 kali berbaloi. Aktiviti era. Serlakan gaya kedua halus dengan warna terbaru Passion Red kini dilengkapi dengan kasat dan kekunci auto untuk kemudahan dan keselamatan. Layari kedua.com. Dapatkan subsidi pembelian kerusi keselamatan kanak-kanak. Mengikuti program subsidi pembelian kerusi keselamatan kanak-kanak keluarga Malaysia MyCRS. Dapat subsidi sebanyak 50% atau sehingga RM150 untuk setiap pembelian. Layari laman tawar www.mycrs.gov.my untuk membuat permohonan bermula 1 Mac hingga 30 September 2022. Subsidi berhak kepada 188,000 penerima sahaja. Lebaran ini hadir bukan sekadar di mata, tapi hadirlah sama di jiwa. Jom layan hashtag Cerita Penang-Penang di Berdoa YouTube. Salam Aidilfitri. Berdoa, Iba, Beauty Kompas. Hapuskan setiap destinasi dengan Johnny yang menawan. Kemudahan berbeli dan keselamatan sambil tentang 10 hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dah pukul 11 pagi. Kita akan mulakan kita punya perbincangan mengenai BQS 507 Construction Law 2 untuk kelas 3A. Hari ini adalah minggu ni adalah minggu yang ke-6, tetapi lecture kita lecture yang ke-5.
kita sambung berkenaan dengan dispute resolution yang telah kita ceritakan, yang telah kita bincangkan sebelum daripada cuti raya hari itu. Okay, hari ini kita akan tengok berkenaan dengan arbitration sahaja. Okay, kalau ikutkan dalam buku saya, dalam booklet yang saya bagi itu dan lecture yang saya akan tunjukkan ada 40 muka surat, tetapi kita akan banyak skip lah. Saya akan tunjukkan yang mana figure-figure yang saya nak terangkan saja. Yang lain you boleh baca daripada dalam booklet tersebut. Okay. Alright, hari ini saya tak tahu berapa lama masa yang diambil. Rasa-rasanya dalam 45 minit ke sejam jugalah. Okay, kalau lebih cepat, insyaAllah kita lebih cepat, kita akan ceritakan lebih cepat. Saya akan beritahu poin-poin yang penting je dalam arbitration ni, yang mana kita kena detailkan lagi. Okay, kalau cepat habis, insyaAllah kita habis awal hari ini. Okay, walaupun ada ramai lagi yang belum masuk, tapi tak apa, kita teruskan juga untuk tidak melengahkan masa yang kita perlu nyatakan. Okey, masih lagi dalam saya punya booklet yang saya buat dengan Cik Is dengan Cik Azli. Kita tengok, kita start dengan muka surat 390 dalam booklet tersebut. Okey, berkenaan dengan arbitration. Okey, definition you boleh baca Chalkot Form punya definition berkenaan dengan arbitration. Tapi kalau you baca definition arbitration, adjudication dan sebagainya, dia adalah dispute resolution. Jadi cuma yang membezakan adalah detailing dan apa yang detailing of the actor dia, main actor dia, iaitu arbitrator, adjudicator dan sebagainya. Itu yang membezakan antara satu dengan yang lain. Okey, ini adalah basically cerita berkenaan dengan arbitration yang ada dalam law, dalam apa dah, articles dalam website daripada Asri's Law. Dia cerita pasal arbitration in Malaysia. You boleh baca. Dia ada arbitration agreement dan sebagainya. You boleh baca dengan lebih detail. Dia ada beza antara international arbitration dengan domestic arbitration. Kita akan go through semua barang ni. Lepas tu kita akan tengok berkenaan dengan arbitration award, dia punya enforcement macam mana. Pasal arbitration kat Malaysia pada asalnya adalah Malaysia punya agreement, sendiri. Malaysia yang buat. Dia ada apa kita panggil akta dia sendiri, akta arbitrasi kat Malaysia. Tetapi semenjak tahun 2005, di mana ada satu kumpulan convention di New York yang menyatakan semua arbitration, terutamanya Commonwealth country, kita akan guna pakai common, punya agreement dan sebagainya. Cara the procedure dan sebagainya, semua dia nyatakan kita nak gunakan satu yang very common, terutamanya bila arbitration tu ada parties yang datang daripada international punya parties dengan local punya parties, dia ada disagreement tentang sesuatu perkara, maka dia kata kalau kita gunakan Malaysia punya akta arbitration mungkin tak sama. Mungkin parties yang international tu nampak kata dia boleh bangkang dan boleh bawa kepada international arbitration. Jadi oleh yang demikian, selepas 2005 Malaysia pun dia tukar dia punya
Arbitrasi Act pada tahun 2005. Dia kata okey, kita gunakan common punya akta. Jadi Malaysia punya, walaupun dia tulis Akta Arbitrasi Malaysia 2005, tapi kebanyakan isi kandungannya adalah common kepada country-country yang ada dalam this New York Convention. Okay, right? Jadi Arbitration Institute kat Malaysia mula-mula asalnya adalah asalnya di set up kan pada tahun 1978 oleh KLRCA, Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration. Yang ini yang jaga Malaysia punya arbitration prosedur dan sebagainya. Okey, pada tahun 2018 arbitration akta ni dia tukar daripada KLRCA kepada AIAC, okey, iaitu ASEAN International Arbitration Centre. Okey, jadi dia tukar kat sini sebab Malaysia dah jadi ketua dalam Asia berkenaan dengan arbitration. Dia punya ketua dia adalah seorang arkitek. Okey, dia jadi ketua ni, dan dia masukkan yang mana-mana yang berkenaan dengan kerja KLRCA, dia masukkan balik. Contoh dia adalah SIPA, dia masukkan. Tu tahun 2018. Tapi 2005 yang seperti yang saya cakap, tahun 78 masih guna lagi akta arbitrasi yang lama. 2005 dia guna Commonwealth country atau common punya akta, yang mana kebanyakan negara dia guna pakai this law, okey, this akta yang sama. 2018 dia tukar daripada KLRCA kepada AIAC. Jadi ada 3 akta yang quite berlainan, tapi isi dalam dia lebih kurang sama je lah, kalau you boleh baca. Okey. Ya, ni you boleh baca lagi. Selain daripada tu, saya nak go through terus kepada yang bahagian-bahagian yang penting. Okey, ini kenapa kita memilih arbitrasi. Kalau ada soalan berkenaan dengan kenapa kita guna arbitration rather than litigation, rather than mahkamah, ini adalah jawapan-jawapan yang kita boleh tuliskan. Okey, dan poin-poin dia. Okey, privacy. Okay, arbitration akan lebih private daripada litigation. Litigation dah lebih open, maknanya orang boleh, siapa yang tak ada interest pun boleh masuk dan dengar dia punya tu. Tapi depend pada jenis-jenis dispute dah yang ada. Kalau ada national punya interest, kadang-kadang dia close juga, tapi kebanyakannya mahkamah dia open. Arbitration memang close. Okey, dia lebih close kepada parti-parti yang ada dispute saja. Convenience maknanya kita boleh choose kat bila nak buat arbitration dan tempatnya kat mana. Tapi selalunya kat tempat kat AIAC atau PAM atau sebagainya lah, itu tempat-tempat yang selalu ada. Tapi parties boleh choose nak letak nak buat di mana dan bila. Itu convenience. Kalau mahkamah memang kena pergi mahkamah lah untuk hadir. Speed and expense, yang ini kalau nak ikutkan dia lebih cepat in terms, saya cakap arbitration dia lebih cepat in terms of time spent dalam arbitration punya proceeding. Okey, dia lebih murah daripada mahkamah. Ini kita berbanding dengan mahkamah. Mahkamah time spent dia lebih panjang. Dia banyak banyak dalam dia terutama bila kita cerita pasal evidence dan juga witness yang nak kena soal jawab soal dan counter soal kan. Okey, yang itu yang akan menjadi dia lebih lama. Arbitration dia lebih cepat daripada tu
sebab dia lebih fokus kepada industri tu sahaja, dia tak termasuk benda-benda lain. Okay, less expensive daripada mahkamah. Kalau cakap pasal quicker, arbitration dia mesti habis projek construction mesti habis baru boleh start arbitration. Sama juga dengan mahkamah, dia kena selesaikan baru boleh masuk mahkamah. Tapi kita cakap pasal time spent. Kalau adjudication kita cakap during construction juga boleh buat, tu lebih cepat. Jadi perbandingan ni adalah perbandingan dengan mahkamah rather dan perbandingan dengan other alternative dispute resolution. Okay, less formal. Okay, dia memang dia lebih kurang daripada formal. Mahkamah memang betul-betul dia akan ikut formality dia. Yang ini kurang sikit. Relationship, yang mana yang akan mengganggu gugat relationship antara kontraktor dengan klien atau dengan konsultan dengan yang lain, dia akan tolak tepi bahagian tu. Yang itu you handle sendiri. Kita sekarang ni nak solve problem solve dispute yang itu. Okay, yang mana yang ada relationship yang akan diganggu, itu mungkin kita akan tolak tapi you settle on your own. Okay, lepas tu expertise, yes, yang ini penting. Okay, yang ini yang membezakan dengan mahkamah. Mahkamah lebih general. Okay, maknanya semua type of dispute dia akan handle. Tetapi arbitration untuk construction industry, yang mana berkenaan dengan construction industry, dia punya akta pun akta yang berkenaan dengan construction industry sahaja. Arbitrator yang handle tu mesti expert berkenaan dengan arbitration, dengan construction industry. Itu menjadikan dia lebih expert. Finality, okay, akta arbitration dia memberitahu, okay, bahawa award yang diberi oleh arbitrator adalah final. Dalam akta dia ada tulis kat situ, maknanya kena kedua-dua parti kena turut apa yang dinyatakan, melainkan ada parti yang satu dia tak suka tetap dengan award tu, dia boleh challenge the award. Tapi dia ada certain rule dalam Arbitration Act yang mana yang boleh dia kita panggil, boleh dia challenge kan. Yang itu kita akan tengok kemudian. Okay, tapi award tu final. Satu lagi enforcement dia yang akan jadi kurang kat sini. Kalau mahkamah, yang akan enforce adalah authority. Dia automatic authority kepada polis, depend pada local authority yang akan ambil tindakan kalau yang parti yang kena buat sesuatu tu dia tak buat. Tetapi untuk arbitration dia tak ada source kat itu. Dia tak ada direct dengan polis, tak ada direct dengan local authority, tak ada direct dengan bomba ke mana-mana. Dia punya authority yang akan menjalankan award tersebut, yang akan menyemak dan make sure parties tu menjalankan apa yang dinyatakan dalam award. Okay, jadi yang ini ada quite nanti kita tengok apa tugas mahkamah, okay, sekiranya award daripada arbitrator ni tidak diikuti. Okay, lepas tu last sekali ada international enforceable. Seperti yang saya cakap, sekarang sejak tahun 2005 punya kita panggil akta, maknanya kita akan kebanyakan negara pakai sistem yang sama. Jadi senang kita nak enforce arbitration award secara internationally. Okay, itu dia punya kebaikan dan keburukan. Okay, ni adalah kritisism terhadap arbitration. Kebanyakan kritisism terhadap arbitration adalah berkenaan dengan knowledge of law.
Okay, general knowledge of law. Kalau you cakap, kalau you baca kat sini, general knowledge of law yang akan ni. Lepas tu, bila kita cerita, kita pergi kepada kat sini, rules of evidence, kita tak tahu, mahkamah dia memang dia dah ada rules of evidence. Maknanya, bila dapat sesuatu evidence yang baru, kedua-dua partis kena tahu. Jadi, macam mana dia salurkan. Arbitration mungkin ada kurang sikit dengan cara dia menyalurkan. Nowadays baru yang sejak akhir-akhir ni baru dia akan dia ikut apa mahkamah buat. Tapi kalau dia ikut mahkamah buat, dia akan take longer time. Pasal mahkamah very detail on this. Okay, tinggal lagi mahkamah dia handle banyak industri. Okay, walaupun dispute tu under satu jenis industri, tapi dia akan kalau ada relate dengan industri lain, dia kena check juga. Tapi kalau arbitration, dia akan check on construction industry. Kalau construction industry punya arbitration, okay. Jadi dia punya rule of evidence tu dia mungkin tak berapa kemas, okay. Right, sebab tu dia kata evidence tu kadang-kadang tak sampai pada satu pihak, tak sampai pada satu pihak yang lain, itu yang akan ada kritik terhadap dia. Yang ini yang saya cakap tadi, lack of law knowledge. Pasal bila kita handle dispute, dia tak semestinya kita handle dia ada kena-mengena dengan apa yang didisputekan tu. Mungkin dia akan ada kena-mengena dengan Federal Constitution. Mungkin dia ada kena-mengena dengan akta-akta lain. Itu yang arbitrator mungkin akan jadi lag. Dan partis yang involved akan jadi lag. Itu yang akan jadi susah bila kita lack of law knowledge yang bahagian-bahagian lain. Bukan on construction industry je. Cost kat sini kita tidak cerita pasal cost against litigation. Cost kat sini kalau against arbitration, adjudication, against mediation, kita nampak dia very costly. Yeah? Walaupun dia cerita berkenaan dengan lebih murah, okay? Dia cerita lebih murah daripada litigation, tapi dia akan from time to time bila ada evidence baru ke apa ke, dia akan jadi lebih costly juga, okay? daripada yang initially yang dia ceritakan. Alright, lepas tu point of law sama juga dengan lack of law yang ini, tapi point of law ni lebih kepada knowledge of arbitrator. Lack of law ni parties yang involved, dia lebih cerita on that. Lepas tu enforcement, yang ini yang saya cerita tadi saya cakap bila award daripada arbitrator, walaupun dia kata award tu enforceable terhadap parties yang berkenaan, tetapi siapa yang nak kena make sure enforcement tu award tu dijalankan? Ya, kalau mahkamah kita cakap polis apa semua akan make sure, okay, ataupun parties yang sepatutnya dia dapat benefit, dia tak dapat benefit, dia boleh check on mahkamah untuk enforcement. Yang kat sini tak ada, dia pasal kita tak ada pasal arbitration, dia tak relate dengan local authority yang akan membuatkan enforcement ni. Jadi dia tak ada relationship yang itu. Jadi dia nakkan mahkamah juga memberi enforcement, meminjamkan this authority untuk membuat enforcement. Itu nanti kita check on this enforcement. Third parties punya involvement, kalau mahkamah memang kalau ada benda baru, evidence baru akan masuk. Bila yang ini nak masukkan third parties yang tak ada kena-mengena dengan construction industry, dia akan jadi payah. Jadi itu di antara yang criticism terhadap arbitration. Okay? Alright. Yang ini dah start Arbitration Act 2005. Okay, jadi you boleh baca apa isi kandungan. Saya nak go through terus kepada figure-figure yang saya ada. Saya akan bacakan on figure, saya akan explain on figure je. Ini adalah di antara yang bahagian-bahagian penting yang selalu dipersoalkan dalam exam dan sebagainya. Apa role of
court kalau arbitration. Kita dah baca tadi kritik-kritik berkenaan dengan arbitration. Okey, semua kritik-kritik tu boleh diperbetulkan, boleh diperbetulkan, diringankan dengan adanya tugas court dalam arbitration. Ini tugas court dalam arbitration. Okey, dia ada 4. Okey, dia ada 4. Dia ada, yang pertama enforce arbitration. Okay, enforce agreement to proceed the dispute into arbitration. Support the process of arbitration. Mahkamah punya kerja ni. Lepas tu point of law, lack of point of law, mahkamah boleh tolong, okay? Boleh sampaikan sesuatu. Lepas tu challenges, macam mana nak tengok challenge tu boleh diteruskan challenge ataupun tak payah nak challenge. Challenge tu boleh di-ignore, ataupun enforcement. Enforcement yang saya cakap tadi, dia memberi pakai local authority, polis dan sebagainya untuk enforce. Itu mahkamah punya tugas, dan mahkamah boleh menolong arbitration untuk membuat gitu. Okey. Untuk enforcement arbitration and agreement, you boleh baca nanti kat bawah-bawah ni ada dia punya section. You boleh baca section 10 tu, dia kata stay of proceeding. Okey. Semasa arbitration telah berjalan, tengah berjalan, bukan telah berjalan, dia start yang arbitration punya proceeding, tengah berjalan, mahkamah tidak boleh kacau ganggu. Okey, dalam proceeding tersebut. Itu adalah section 10 cakap. Lepas tu, katakan dalam proceeding tu satu parti kata, tak best lah this arbitration punya ni, aku nak pergi kepada mahkamah. Bila dia bawa kepada mahkamah, bila dia bawa ke mahkamah, mahkamah akan direct tulis, as section 10, you tak boleh bawa, proceeding tak habis lagi, you tak boleh bawa ke mahkamah. Okey, you tak boleh bawa ke mahkamah, saya nak stay off. Stay off maknanya dia tak nak masuk campur. Okey, stay off proceeding maknanya mahkamah tak nak masuk campur. Setelah selesai proceeding, award dah bagi, kalau nak challenge award baru boleh bawa ke mahkamah. Itu mahkamah akan sebut. Itu section 10. Untuk support of process, macam mana nak memulakan arbitration, mahkamah akan support. Okay, interim measure. Itu mahkamah akan support. Nanti you baca dia punya section mana yang ada dalam tu. Okay, appointment and removal of arbitrators, mahkamah pun boleh tolong, tapi sebelum involvement of mahkamah, untuk dalam akta arbitrasi 2005 tu dia ada yang depan dia. Okay, sebelum pergi mahkamah is the last resort. Okay, macam mana rules of evidence dan witnesses, yang itu pun mahkamah boleh tolong susun aturkan kalau complicated enough. Okay, itu adalah pertolongan daripada mahkamah. Untuk point of law, you boleh baca section 41. Itu adalah pertolongan mahkamah untuk berkenaan dengan undang-undang selain daripada yang dipakai dalam dispute tersebut, tetapi parties lack of. Jadi mahkamah boleh tolong. Question of law arising out of the award pun sama. Macam mana undang-undang yang hasilnya daripada award. Bahagian mana nak pergi, enforcement macam mana nak pergi. Itu pun boleh masuk dalam consider challenges and enforcement. Kalau to set aside award, challenge award, section 37 you boleh baca. Section 37 dia kata kalau award tersebut diberi bias ke apa ke, kita kena tengoklah dia punya tu, yang boleh kita challenge, kita nak set aside kan award, walaupun award tu final and binding, tetapi kita boleh buktikan bahawa award tu tidak diberi dengan baik oleh arbitration, menurut section 37
kita boleh set aside. Okay, itu je boleh baca kat bawah dia. Untuk enforcement of award, kena guna section 38 dan 39. You boleh baca. Okay, itu yang saya cakap. Arbitration dia tak ada, dia tak ada medium untuk enforce this award, tetapi mahkamah ada. Jadi section 38 dan 39 kata award yang ini boleh minta mahkamah tolong as if mahkamah punya judgment. Okay, as a court punya judgment. Tu section 38 dengan 39. You boleh baca kat semua, ada kat bawah. Okay. Yang ini adalah berkenaan dengan appointing. Ni yang saya cakap mahkamah di antara yang ada appointment of arbitration, appointment and removal of arbitration ada boleh daripada mahkamah, tetapi saya cakap itu adalah the last resort. Okey, bahagian kat bawah nombor 4. Okey, tetapi kalau ikutkan kita kena ikut turutan. Okey. Pertama sekali kita kena check dalam kontrak, okay, construction contract, dalam condition of construction contract, dalam building contract, kita ada tak dia kata power of appointment dilakukan oleh PEM, ISM, KLRCA dan sebagainya. Kalau you baca betul-betul dalam JKR 2010, dia ada nyatakan kat situ arbitration mesti datang daripada KLRCA. Okey, macam yang nombor 3 ni. Tapi dalam building contract tu dia ada tulis. Tapi kadang-kadang dalam PEM dia kata mungkin ada PEM, boleh datang daripada PEM atau boleh datang daripada ISM. Tengok dalam construction condition of contract dia dulu. Okey, lepas daripada tu mengikut section 13(2) dalam akta arbitration. Okey, kalau ni tak ada, baru kita pergi yang kat bawah. Okey, by ad hoc. Yang atas by clause, kat bawah by ad hoc. Okey, jadi kita kena tengok section 13(2) dalam akta arbitration, dia kata parties are free to agree on the procedure to appoint arbitration tribunal. Jadi kedua-dua parties dia kena sit down, agree macam mana nak appoint arbitrator. Okey, atau tribunal tu arbitration lah. Okey, dia kena. Kalau dia dapat, dia follow lah apa yang dia telah agreekan. Okey, itu ada dalam section 13(2). Tapi kalau dia tak dapat follow, dia kena pergi kepada yang ketiga. Maknanya dia if party fails to agree on procedure, dia boleh appoint arbitration ni boleh di-appointkan oleh KLRCA, now AIAC lah. Okey, dulu KLRCA, sekarang AIAC. Jadi dia kena guna budi bicara, appointment daripada AIAC. Dan kalau yang ini tak dapat juga dilakukan, barulah High Court yang akan appoint. If KLRCA atau AIAC fails to appoint, can go to High Court. Barulah High Court yang akan menentukan. Okey, dia punya tu. Jadi you boleh baca lagi bawah-bawah dia. Okey, berapa banyak arbitrator yang diperlukan? Okey, itu dalam section 12. Section 12 Arbitration Act, okey, 2005. Okey. Dia ada dua kat sini. Okey, dia ada dekat sini untuk international dan domestik. Apa maksud international domestik? Untuk domestik, kedua-dua parties yang bertelagah yang in dispute adalah local. Okey, Malaysian. Okey, Malaysia. Kedua-duanya datang daripada Malaysia, maka klien Malaysia, kontraktor Malaysia yang bertelagah, ataupun klien Malaysia, QS dia pun Malaysia, dia bertelagah. Okay, itu adalah kita panggil domestik. Okay, kalau domestik cuma satu arbitrator sahaja diperlukan. Okay, tapi kalau international, okay, di international bermaksud kedua-dua parties projek kat Malaysia, tapi kedua-duanya daripada overseas. Okay, satu daripada Sweden, klien daripada Sweden, kontraktor daripada Jepun. Okey, dua-dua international. Ataupun salah satu dia adalah international. Okey, satu daripada Sweden, kontraktor daripada Malaysia. Kalau yang macam tu pun dianggap international. Bila international,
Section 12 dalam Akta Arbitrasi kata dia memerlukan 3 arbitrator. Okey, yang ini yang quite interesting. 3 supaya tak split decision. Dia boleh jadi 2, tapi kalau 2, okey, satu memihak pada satu memihak pada satu lagi, tak adalah award. Okey, jadi dia kena 3. Jadi boleh jadi 2 memihak pada satu memihak pada satu lagi. Jadi dia ada majority kat situ yang 3. Sebab tu dia perlukan 3 arbitrator. Apa maksud 3 arbitrator? Satu parties appoint satu, katalah yang bertelagah klien dengan kontraktor. Kontraktor akan appoint satu parties, satu arbitrator. Lepas tu klien akan appoint satu arbitrator. Lepas tu these 2 arbitrator, klien punya arbitrator dengan kontraktor punya arbitrator, dia akan sit down dan akan appoint another arbitrator. Itu cara tu yang akan jadi 3 arbitrator. Okay, jadi dia kena agree another arbitrator. Kalau dia tak dapat agreement, ikutlah turutan yang atas tadi macam mana nak appointkan, supaya dia akan sebab apa jadi macam tu. Mungkin parties daripada Sweden, katalah klien daripada Sweden, dia nak juga arbitrator daripada Sweden. Lepas tu klien daripada Malaysia, kontraktor daripada Malaysia, dia nakkan yang Malaysia punya. Jadi itu yang bila dia sit down, dia kena choose another, mungkin datang daripada Jepun dan sebagainya. Okay, jadi kita dah ada 3 arbitrator. Itu adalah appointment untuk arbitrator mengikut section 12, okay, number of arbitrator. Okay, jadi you boleh baca kat sini dia punya bawah dia. Siapa yang boleh jadi arbitrator? Okay, arbitrator mesti qualification specified by parties agreement. Kalau dalam construction industry, biasanya kita spell out dia punya requirement adalah yang mana parties yang ada bachelor degree dalam construction law, katakan. Yang itu biasanya kita akan spell out dalam agreement. Okay, dan dia mestilah independent dan impartial. Maknanya dia mestilah bekerja sendirian, bukan bekerja dalam construction industry itu sendirian. Bekerja untuk dispute ni dia kena bersendirian dan tidak memihak kepada mana-mana. Okey, dia tidak memihak pada parties yang berdispute. Okey. Lepas tu international arbitration, other nationalities of the party. Itu yang kita cakap lah. Untuk international arbitration biasanya kita akan ada nationality daripada parties yang involved. Katalah Sweden dengan Malaysia, yang ketiga tu mestilah daripada nationalities yang lain. Okey, itu yang kita nyatakan sebagai siapa yang boleh jadi arbitrator. Okey. Right. Ini adalah kalau kita nak remove, okay, atau terminate arbitration. Okay. Ground of removal for arbitration, okay, kalau kita dah appoint arbitration, tapi bila kita mengikut section 14 dengan section 16 ni, kita dapati arbitrator tu menjalankan benda-benda yang 4 ni. Bila dia jalankan benda-benda yang 4 ni, baru kita boleh remove. Okay, tapi dia mesti mengikut section 14 dan section 16. Section 14 bias. Okay, dia impartial, dia memihak pada satu tempat, satu parties yang parties tu nampak macam referee bola lah. Dia lebih asal orang ni kena tackle je, dia bagi cut. Tackle dia macam mana teruk punya tackle pun dia bagi cut. Tapi kalau orang satu team lagi tackle, dia tak bagi apa-apa. Itu nampak quite bias. Jadi yang sama juga dengan yang ini yang kita tengok. Lepas tu qualification. Okay, dalam agreement saya cakap tadi dia ada qualification. Contoh dia mesti bachelor dalam construction law ataupun QS degree tapi dia master dalam construction contract management. Okey, tu pun dia boleh. Lepas tu dia ambil outside punya degree LLB ke, baru dia qualified
Jadi bila kita dapati arbitrator tu tak qualified, kita boleh dismisskan dia. Okay. Section 16 pula, fail to properly conduct the proceeding. Maknanya katalah kita cakap proceeding ni patutnya orang ni cakap dulu, yang ni diam. Okay, lepas tu bagi witness, bagi evidence ke apa, bila dah habis baru satu pihak lagi macam mahkamah lah, dia punya proceeding sepatutnya macam tu, supaya tak tiba-tiba orang ni tengah cakap, orang ni bercakap kan, dia lebih kuat daripada cakap, dia jadi pasal. Jadi arbitrator tak buat apa-apa. Okay, dia teruskan dengan pasal macam kita punya parlimen yang jadi pasal banyak. Okay, jadi dia tak arbitrator dia fail properly conduct the proceeding, kita boleh dismisskan juga. Yang ke-16, okay, act with unjustifiable delay. Jadi dia nak duit, arbitrator ni dibayar. Okay, bayaran dia tiap-tiap hari, tiap-tiap jam yang dia handle arbitration, dia akan dapat bayaran dia. Itu dia punya agreement dia. Okay, jadi kadang-kadang patutnya dia dah boleh award dah. Dia dah cukup dah evidence apa semua. Dia cukup, dia dah boleh bagi award. Tetapi dia nak duit lebih, dia teruskan proceeding tu. Dia tanya yang ni, tanya yang itu. Suruh orang lebih banyak masa. Okay. Kalau tak kita dapati yang itu tak boleh dijustificationkan oleh arbitrator kenapa dia delay, kita boleh terminate kan atau remove kan arbitration tersebut. Ini section 16, section 14. Okey, you boleh baca kat bawah section 16 dan section 14 kat sini. Section 17 pun ada kat sini, section 18, section 20. Okey. Nah, ini power and duties of the arbitration tribunal. Okey, ni power dia arbitrator, duties dia, okey. Sama juga dengan tadi okey, tapi dia guna flow ni lah. Flow daripada atas sampai ke bawah. Dia kena act independent, impartial. Lepas tu dia kena cari dia punya fakta dalam dispute tersebut. Lepas tu dia kena consider semua argument yang ada. Kalau dia tak consider semua argument, dia act as partially. Dia bukan impartially, dia act partially. Jadi kita boleh dismisskan dia. Jadi dia kena consider all argument. Lepas tu dia kena apply law. Law biasanya kita cakap law yang berkenaan dengan construction industry lah yang dia kena apply. Kalau law tersebut outside the construction industry, mungkin dia minta help daripada mahkamah, sebab dia mesti apply all the law yang ada. Okay. Lepas tu bila dia dah apply semua, dia dah check, dia dah analyse apa semua, dia kena make award. Okay. Itu arbitrator punya duty. Okay, last kali dia kena make award. Orang lain, ada orang nak challenge, tak challenge, itu parties yang berteligah yang akan punya role yang akan dimainkan. Okay, right. Ni arbitration punya agreement. Okay, macam mana kita nak dia punya permulaan dia yang sama ada kita boleh apply, kita boleh gunakan dia sebagai evidence kepada arbitration. Okay, alright. Kita kena tengok dia punya apa tu flow dia daripada kanan balik ke kiri baru masuk bawah Ni flow dia. Saya tak tunjukkan arrow dia. Okay, alright. Semua dia punya wording adalah semua arbitration yang nak digunakan dalam arbitration mesti agreement dia mesti in writing. Dalam construction industry tak jadi masalah. Okey, pasal semua mesti apa yang terjadi dalam construction industry, dia punya oral instruction atau anything in orally, kita tak boleh guna pakai. Semua in the form of writing. Okay, jadi untuk construction industry tak jadi masalah, tapi kita kena bacalah juga apa yang
yang diperlukan untuk arbitration punya agreement. Arbitration clause, okay, maknanya dalam construction, dalam form of contract, dalam condition of contract, mesti ada cerita pasal arbitration. Okay, jadi that is arbitration punya clause. Okay, lepas tu that document dah sign ke belum? Okay, kalau that document belum sign, okay, maknanya kontrak tak wujud lagi pada dia. Kalau kedua-dua parti dah sign, maka kedua-dua parti agree yang ini adalah yang kita akan guna pakai. Lepas tu kita tengok any communication mesti in writing. Oral communication kita tak akan guna pakai. Ya, mesti in writing. Cakap dalam video ke dalam apa semua, dia mungkin tak akan sebab kita boleh manipulate that video dan sebagainya. Yang paling penting adalah mesti in writing dan di-sign kan. Dan dia kena exchange. Kedua-dua parties yang bertelagah mesti dapat benda yang sama. Kalau memo, kedua-duanya mesti ada memo. Kalau surat menyurat, kedua-dua parti mesti dapat surat yang sama, tarikh yang sama, bentuk yang sama, semua everything sama. Okay, yang itu adalah communication. Sama juga dengan written statement. Okay, kalau ada perkara-perkara yang sumpah ke apa, kan, dia tulis mesti kedua-dua parti kena ada yang sama. Okay, in written. Semua mesti in written, barulah kita cakap arbitrationnya dalam bentuk written. Bila arbitration dalam bentuk written, barulah kita boleh submit dispute dia kepada arbitration. Okay, right? Sampai semua ni in written dan dibawa semua dan bolehlah submit dispute tersebut. Kalau tak ada, kita tak boleh nak submit kepada arbitration untuk diagreekan bahawa dispute tu kepada arbitrator dan arbitration. Ini adalah arbitration punya prosedur. Okay, you kena ikut flow dia. Ni pun dianggap important sebab nanti kita nak check dengan lain punya prosedur sama ada dia sama ke tak. Okay, dan juga you boleh check dengan apa yang kita panggil check dengan nama dia, mahkamah punya prosedur sama ke tidak. Okey, mula-mula kita appoint arbitrator. Okey, lepas tu arbitrator akan panggil first meeting. Okey, apa yang ada dalam first meeting, okey, apa yang ada dalam first meeting, kedua ni biasanya dekat arbitrator punya tempat lah. Okey, dia ni cuma ada dua pihak sahaja yang akan ada, okey, pihak yang bertelagah, sama ada katalah client versus contractor, kedua-duanya dan dia bawa segala surat menyurat dan sebagainya yang ada. Tapi surat menyurat apa, kedua-dua partis kena ada. Tak kedua-dua partis ada pun tak apa. Okey, maknanya that party akan deliver claim and defense dengan submit dan exchange document. Dia akan exchange. Okay. Lepas tu action document report ni semua dia akan bawa kepada arbitrator. Okay. Lepas tu arbitrator akan decide. Okay. Arbitrator akan decide. Sama ada arbitrator kata tak payah nak oral hearing. Okay. Dia akan gunakan dokumen. Jadi segala dokumen kedua-dua parti dah ada dan kedua-dua parti dah deliver dia punya claim and defense. Maka arbitrator kata enough, yang ini dah cukup untuk dia buat award. Jadi kalau dokumen only tak ada hearing, dia akan terus bagi award. Tapi kalau dia kata ada ambiguous dalam report, dalam claim, dalam defense tersebut yang dia nakkan further clarification, dia akan panggil oral hearing. Baru ada hearing kat sini. Hearing ni biasanya macam mahkamah punya bentuk lah. Dia ada claimant, dia ada defendant. Okay, jadi dia akan buat perkara yang bersama. Lepas tu dia ada witness dan sebagainya dan evidence punya table dan sebagainya. Dia akan buat macam mahkamah, tapi less formality dia daripada mahkamah dia. Okay, itu dia punya arbitration procedure yang ada kat sini. Okay, jadi clause section 21 ada cerita pasal benda-benda tu. Okay, you boleh baca seterusnya. Okay, ni challenge. Okay, seperti yang saya cakap tadi,
challenge dia section 37, 38 apa benda sebenarnya. Okay, ni basis ni dia tambah lagi basis of challenge kepada award. Section 18.7, section 41 dia masukkan sini berkenaan dengan jurisdiction of the arbitrator. Yang ini irregularities of proceeding. Okay, dia tak mengikut prosedur yang betul masa-masa proceeding tu section 37. Question of law. Okay, ada berkenaan dengan law dia tolak tepi. Okay, dia tak ikut law yang sebenarnya. Itu adalah section 42. Okay, jadi you boleh baca kat sini, boleh baca kat bawah dia. 18.7 tu apa, 42 tu apa dan sebagainya. Okay, 43 dan sebagainya boleh. Jadi saya bab baca-baca ni saya just skip through pasal yang ini semua saya abstract. Okay, daripada Arbitration Act. Jadi you boleh baca, okay, you boleh fahamkan apa yang tertulis. Okay, right. Ada 3 benda selain daripada akta, selain daripada prosedur yang saya masukkan dalam saya punya booklet. Yang pertama adalah arbitration rule. Okay, arbitration rule ni ada banyak tempat PAM dia ada arbitration rules dia sendiri. CIDB dia ada arbitration rules dia sendiri. AIAC dia ada arbitration rule dia sendiri. Yang saya masukkan PAM punya arbitration rule 2003 punya edition. Okay, yang tu yang saya ada, saya masukkan kat sini. Okay, alright. 2003 tak sebelum daripada 2005 punya arbitration, sebab tu yang kat sini dia tulis Arbitration Act 1952 revised 1972. Dia tak termasuk yang 2005 pasal yang ini earlier dan 2005. Jadi you boleh cari yang baru punya. Okey, tapi kebanyakan tak berapa beza antara yang lama pasal arbitration ni dah berlaku lama sangat. Okey, jadi dia get used to that procedure. Itu satu. Okey, itu satu. Yang kedua, mana dia? Okey, banyak artikel berkenaan dengan dia. Okey, yang artikel yang kedua adalah fees. Okey, arbitration fees and cost for vacated date. Okey, jadi ini dia punya fees. Baca kat sini, arbitration fees in charge a rate of 300 per hour. Kira boleh tahan juga harga ni 300 per hour. Kalau dia sit down 100 jam je dia dah dapat 300. 2 jam dapat 600. Sebab tu kadang-kadang kalau dia boleh delay. Tapi dia punya date duration dia mesti set yang betul. Yang itu sebab tu dia ada cost of vacating set date. Dia kena tengok kat situ. Okay, jadi kalau lebih daripada ni berapa charge dia, lebih daripada ni berapa charge dia. Okay. On top of that, 7.5% daripada arbitration fees akan pergi kepada PAM. Lain administration charge, lain dia punya cara pengiraan dia. Okay, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah guideline of good practice for arbitration. Yang ini pun PAM yang buat. Dia ada macam mana arbitrator practice dia macam mana yang bagus. Yang ini yang ini you boleh baca untuk lebih kepada ethics kepada arbitrator macam mana, professional acceptance of appointment, bias macam mana yang dinamakan bias, you boleh baca. Duty of disclosure, okay, dia keluarkan communication macam mana nak buat, dan award macam mana dia patut lakukan. Okay, jadi kalau dia ikut apa yang dinyatakan good practice ni, maknanya dia very very good arbitrator dan dia very close kepada judgement yang dibuat oleh judge. Okay, ada 4 tambah satu lagi, code of conduct macam good practice tadilah, tapi lebih detail lagi dia punya ni, dia lebih kepada ethics dia tak banyak rule dia. Okay, right, itu habis. Okay, saya punya cerita seperti yang saya cakap tak sampai dalam lebih kurang 45 minit, lebih sikit daripada 45 minit kita dah habis berkenaan dengan arbitration. Okay, minggu depan kita akan tengok untuk adjudication pula macam mana. Adjudication, mediation lah sekali. Okay,
Itu sahaja yang saya nak ceritakan, yang saya nak discusskan pada minggu ni, walaupun dia bukan discuss, one way je, tapi tak apa, kita anggap dia discussion lah. Okay. 11.50 boleh saya berhenti sekarang. Okay. Kalau ada apa-apa persoalan berkenaan dengan ni, you boleh stop me now, you boleh soalkan sekarang, ataupun you boleh bawa minggu depan, ataupun you boleh PM tepi, okay, ataupun masukkan dalam WhatsApp group. Okay, no problem. Sehingga kalau ada, please do so. Okay, sama ada guna platform yang mana yang you nak. Okay, untuk hari ini, untuk kali ini, saya berhenti kat sini dulu. Saya nak ucapkan terima kasih kepada you all kerana menyediakan deria yang ada walaupun masih lagi berhari raya. Okay. Mendengar ilmu Allah yang Allah amanahkan kepada saya untuk saya sampaikan. Yang mana benar, yang mana betul, yang mana dipahami itu adalah datang daripada dia. Saya cuma bahan medium untuk menyampaikan amanah tersebut. Okay. Akan tetapi kalau saya punya penerangan tak kurang dipahami atau terlalu laju sangat ataupun ada kesalahan daripada presentation saya, itu adalah kelemahan dan kesalahan saya sendiri. Saya nak mohon keampunan, kemaafan daripada you all. Harap-harap you all boleh maafkan. Sehingga kita berjumpa lagi minggu depan insya-Allah untuk bab yang baru, bab education insya-Allah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat hari raya lagi. Maaf zahir dan batin dan terima kasih. Terima kasih, Sir. Sama. Selamat raya. Terima kasih, Sir. Selamat raya. Terima kasih, Sir. Selamat raya. Sama. Terima kasih, Sir. Selamat raya. Terima kasih, Sir. Selamat raya. Selamat raya.